الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala: min khairi ma'ashin nasi lahum rajulun mumsikun 'ainan faratihi fi sabilillah yatiru 'ala matnihi kullama sami'a hay'ah aw faz'ah tara 'alayhi yabtaghi al-qatla aw al-mauta madhanna aw rajulun fi ghunaymah fi ra'si sha'afatin min hadhihi ash-sha'af aw batni wadin min hadhihi al-awdiyah yuqimu as-salah wa yu'ti az-zakah wa ya'budu rabbah hatta ya'tiyahu al-yaqin laysa minan nasi fi shay' illa fi khair, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, min khairi ma'ashin nasi lahum rajulun mumsikun 'ainana farasi fi sabilillah. Di antara hidup yang terbaik bagi manusia ialah seorang laki-laki yang sentiasa pegang tali kudanya pada perang jihad jalan Allah. Yatiru 'ala matnih, yang terbang dia di atas punggung kudanya. Kullama sami'a hay'atan aw faz'ah tara 'alayhi, di mana yang didengarnya suara gemuruh ataupun suara dahsyat, dia akan terbang ke sana. Yabtaghil qatla awil mauta madhannah, semata-mata kerana dia cari tempat yang boleh membuatkan dia terbunuh ataupun tempat yang boleh membuatkan dia mati, kerana disangkanya tempat itu menjanjikan terbunuh dan mati untuknya. Aw rajulun fi ghunaymah fi ra'si sha'afatin min hadhihi sya'af, dan juga yang kedua adalah seorang laki-laki yang bela kambing, dan dibelanya kambing ini di kawasan gunung. Aw batni wadin min hadhihi al-awdiyah, ataupun dia bela kambing di kawasan wadi, di kawasan lembah daripada banyak-banyak lembah. Yuqimus salah, di samping dia bela kambing, dia mendirikan sembahyang. Wa yu'ti zakah, dia keluar zakat. Wa ya'budu rabbah, dan dia sembah Tuhan dia. Hatta ya'tiyahul yaqin, sehinggalah dia mati, dia berkeadaan begitu. Laisa minan nasi fi shay' illa fi khair, dan tidaklah manusia ni melainkan dia sentiasa dalam keadaan baik. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis ni Nabi SAW bagi dekat kita dua contoh.
Nabi bagi dekat kita dua contoh kehidupan yang baik di sisi Tuhan. Nabi kata kalau nak tengok contoh manusia yang hidup dalam keadaan baik pada pandangan Tuhan. Tuan-tuan, benda ni kita kena tengok. Kita kadang-kadang ada dua pilihan. Satu, baik pada pandangan manusia, tapi tak baik pada pandangan Tuhan. Yang kedua, baik pada pandangan Tuhan, tapi tak baik pada pandangan manusia. Dan sangat susah bagi kita ni nak dapat satu keadaan yang baik pada pandangan manusia dan baik pada pandangan Tuhan. Biasanya kita dua tadi aja. Sama ada orang puji kita, kata kita bagus, Tuhan kata kita tak bagus. Sebab kita buat apa yang masyarakat mau. Kadang-kadang yang masyarakat mau, Tuhan tak mau. Kadang-kadang kita buat benda yang Tuhan mau, tapi masyarakat tak mau benda tu. Masyarakat tak boleh terima benda tu. Dalam keadaan yang macam ni, manusia kena buat pilihan. Kita kena buat pilihan. Adakah kita nak buat satu benda yang orang kata baik walaupun Tuhan tak suka? Ataupun kita nak buat satu benda yang Tuhan kata baik walaupun orang tak suka? Maka orang yang bijak ialah orang yang pilih untuk nak buat benda yang Tuhan suka walaupun manusia tak suka. Walaupun manusia cemoh dia, tapi dia berdiri di atas jalan kebenaran, maka dia baik pada penilaian Tuhan. Hadis ni Nabi SAW nak bagi tahu dekat kita dua bentuk kehidupan. Kehidupan yang pertama ialah kehidupan satu orang laki-laki yang dia ni hidup dia sentiasa bercita-cita nak cari mati syahid. Ini kehidupan pertama. Hidup dia sentiasa duk fikir nak cari, ia bercari al-qatla awil maut mazannah. Dia duk cari sama ada dia ni boleh terbunuh di dalam perang jihad ataupun dia mati dalam keadaan berjihad pada Allah. Siapa yang dalam hidup dia duk cari benda ni, dia hidup dalam keadaan baik pada penilaian Tuhan. Itu maksud dia. Dan yang kedua ialah seorang laki-laki yang masyarakat lihat dia hina. Dia kata rajulun fi ghunaimah fi ra'si sya'afatin min hadhihi sya'af. Satu orang manusia yang dia ni hidup dengan bela kambing aja. Ra'il ghanam. Dia hidup dengan bela kambing aja. Dibawanya kambing dia daripada satu gunung ke satu gunung, daripada satu kaki bukit ke satu kaki bukit. Jangan bawa pergi anak bukit aja. Ya. Daripada satu gunung ke satu gunung, ke satu bukit ke satu bukit, dia bela kambing dia. Daripada satu wadi, satu lembah kepada satu wadi, kepada satu lembah yang lain. Walaupun dia ni hidup dalam keadaan yang tak nampak mulia pada mata manusia, yuqimus salah, tapi dia satu orang yang sentiasa mendirikan sembahyang. Orang kata dia ni tak ada apalah, hidup bela kambing. Tak ada siapa berasa nak muliakan dia, tak ada siapa berasa nak hormat dia, tak ada siapa berasa nak junjung dia, tak ada siapa berasa nak sambut dia dengan sambutan besar-besaran bila dia pergi satu-satu tempat dan sebagainya, pasal dia ni kerja bela kambing. Tetapi orang yang kerja bela kambing yang dipandang hina oleh sebahagian manusia ni, yuqimus salah. Nabi kata dia semayang cukup jaga. Wa yu'ti zakah. Zakat tak pernah dia cuba lari, cuba tergelincir daripada bayar zakat. Wa ya'budu rabbah, dan dia sembah Tuhan, dia tak sembah lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hatta ya'tiyahul yaqin, sampai mati keadaan dia begitu. Saya cerita di masjid mana dulu, yang kata di masjid Ikan Batu ada satu orang tua sampai mati baca Quran. Ramai orang duk baca Quran, tapi dia ni hari-hari baca Quran. Sehingga kan kebanyakan masa dia habis dengan baca Quran. Sampai dia mati umur 80 lebih. Mata kelabu dah, nak tengok Quran pun tak nampak dah. Dia mati pun lama dah.
Sampai nak tengok Quran pun tak nampak, dia suruh orang pergi buat satu buluh kosong macam tu, dia buh di biji mata dia, nak teropong tengok ayat Quran tu, nak baca juga. Mati dalam keadaan sangat mencintai Quran. Apabila orang nak korek balik kubur dia, nak simpan orang lain pula, didapati keranda dia pun tak luput, bahkan mayat dia pun tak rosak apa-apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada manusia macam ni, manusia yang tersembunyi daripada mata manusia ramai. Maknanya orang tak kenal dia kata orang yang hebat dalam agama, tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata dia hebat kerana ada satu dua benda yang dia buat, yang benda tu sangat-sangat dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu perbuatan yang sangat baik. Maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi bagi tahu kat kita tentang dua golongan ni. Dua golongan yang disebut sebagai min khairi ma'ashin nas, daripada sebaik-baik kehidupan di kalangan manusia semua. Siapa yang boleh jadi macam dua golongan ini, mereka ini adalah golongan yang mendapat hidup yang terbaik di sisi Allah. Yang pertama, hidup sentiasa duk fikir macam mana cara nak boleh mati syahid, mati dalam keadaan mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dia dengar ada bunyi gaduh di antara Islam dan orang bukan Islam yang memungkinkan dia mati syahid, dia akan sampai di sana. Dan golongan kedua ialah orang yang tak ada status dalam masyarakat, hanya sebagai penggembala kambing, tapi dia satu orang yang istiqamah dengan semayang, zakatnya sentiasa buat keluar, wa ya'budu rabbah, dia sembah Tuhan dia, sembah sungguh-sungguh, hatta ya'tiyahul yaqin, sehinggalah mai kepada dia al-yaqin. Al-yaqin ni maksud dia mati. Tuan-tuan, nanti dunia ni tak ada benda yang yakin bagi kita ni, melainkan mati tu yakin, yang tu pasti. Hak lain tak pasti. Kita hari ni sihat, kita tak tahu tahun depan sihat ke tak, tak pasti sihat kita ni boleh kekal ke tak. Kita hari ni hidup, kita tak pasti minggu depan kita hidup ke tak lagi. Kerana hidup ni sesuatu yang tak pasti, tapi mati adalah sesuatu yang pasti. Semua orang akan melalui mati. Maka dia sebut dalam hadis ni hatta ya'tiyahul yaqin, sehingga mai kepada dia mati, dia kekal sebagai satu orang yang sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata tak ada lah satu manusia yang buat dua benda yang disebutkan tadi, melainkan mereka dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebaik-baik manusia. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu, kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalath. Qala Anas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit 'anha al-adha wal ya'kulha wa la yad'ha lisyaitan. Wa amara an tuslatal qaf'ah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat Nabi nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap kali bila Nabi habis makan, Nabi jilat 3 jari dia. Ini Anas bin Malik. Tuan-tuan, Nabi ni, yang kata Nabi ni, dia buat apa pun sahabat dia teropong tengok. Ni yang kata Nabi ni, dia buat apa pun orang tengok. Apa juga yang dia buat dicatat oleh sahabat, yang catatan itu kemudiannya dipanggil hadis Nabi. Nabi bercakap macam mana, orang tulis. Nabi lagu mana sifat dia, dia tak bercakap, dia tak buat apa, sifat dia orang tengok, rupa dia pun orang tulis. Ni yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada peluang, tak ada masa, tidak ada ketika untuk Nabi nak buat tak elok, sebab semua benda dirakam dan direkod oleh orang-orang yang ada keliling dia, tidak oleh sahabat dia, oleh isteri dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau duduk dalam rumah, tak ada orang dalam rumah, isteri dia ada. Isteri merekod apa yang Nabi buat.
Maka Nabi SAW ni apa juga dia buat, apa juga dia cakap, semuanya dicatat dan ditulis supaya kita hari ini boleh baca. Di antaranya Anas bin Malik merekodkan, dia kata Nabi SAW kana iza akala ta'am. Nabi ni apabila dia makan, la'iqa as-sabi'ahu salat, Nabi akan jilat 3 puntung jari dia, iaitu ibu jari, jari telunjuk dan jari hantu. Orang Arab dia tak makan dalca, dia makan benda-benda kering banyak. Dia makan roti, dia makan korma, habis-habis sangat buat sikit masak daging, roti pecah dengan masak daging. So Nabi SAW dia guna 3 puntung jari saja ketika makan, ibu jari, jari telunjuk dengan jari hantu. Jadi Nabi SAW dilihat bila habis semayang dia jilat 3 puntung jari ni. Qala Anas, qala Nabi SAW, "Idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit 'an al-adha wal ya'kulha wa la yad'ha lisyaitan." Nabi kata apabila jatuh suapan makanan kamu, kalau kamu makan apa-apa pun lah, Nabi kata kalau kamu makan terjatuh daripada suap kamu tu sesuatu. Kalau makan nasi, bertabuk nasi misalnya. Kalau makan biskut, jatuh, pecah-pecah biskut itu jatuh misalnya. Apa-apa juga yang kamu makan yang jatuh benda tu ke atas lantai, falyumit anhal adha, maka buang hak mana yang jadi kotor. Nabi kata wal ya'kulha, hak belen lagi, hak baki lagi makan. Hak mana yang bersih daripada yang jatuh tu, kalau tak kotor ambil makan juga. Nabi kata wala yad'ha lisyaitan, jangan kamu tinggal makanan itu untuk dimakan oleh syaitan. Begitu tuan-tuan, hadis Nabi ni banyak cerita ni bab makan. Ini bab makan. Nabi kata kalau makan, kalau benda hak kita nak suap dalam mulut tu bertabung jatuh, jangan buang hak bertabung tu, tengok. Kalau dah jatuh jadi kotor tak usah makan. Tapi kalau jatuh tu elok lagi, putih makan. Nabi kata. Kalau tidak, syaitan main makan makanan tu. Demikian juga halnya suami isteri apabila berhubung. Suami isteri apabila mereka bersama. Nabi SAW kata mulakan dengan doa. Kalau sekiranya kamu tidak mulakan dengan doa, syaitan tumpang sama ketika kamu bersama dengan isteri kamu. Nampak? Ini syaitan. Ini kerja syaitan. Dia sampai ke peringkat yang macam tu. Maka Nabi kata janganlah kamu biar makanan yang jatuh bertabung tu, kerana kamu biar syaitan akan makan. Wa amara an tuslatal qas'ah, bahkan Nabi SAW memerintahkan supaya pinggan yang kita guna untuk makan itu dijilat. Dia kata jilat di sini maksudnya ialah jangan tinggal sisa makanan. Bukan maksud angkat tinggal duk palit periak-periak dengan lidah. Yang tu bukan begitu maksudnya. Maksudnya ialah memelihara adab. Kita makan jangan sampai tinggal sisa. Tuan-tuan, kita dulu orang tua-tua kita ajar makan sebiji nasi pun tak boleh tinggal. Tak larat makan macam mana pun dia kata perhabis. Kita kata kenyang macam mana pun dia kata boleh kot, pelan-pelan makan pelan-pelan. Dia nak ajar kita supaya kita beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun waktu makan. Rupa-rupanya benda ni sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah." Nabi kata kerana kamu tak tahu dalam banyak-banyak makanan kamu tu mana satu makanan yang dijanjikan keberkatan oleh Allah. Kita tak tahu. Tahkah hak kita tinggal semulut lagi tak boleh habis tu, hak semulut tu ada keberkatan dia. Tahkah hak tinggal 2-3 biji lagi masa kita basuh tangan tu, 2-3 biji nasi lagi bertabung pergi ke dalam singki. Tahkah hak 2-3 biji tu Allah janjikan barakah untuk kita. Maka terlepaslah kita daripada nak dapat keberkatan itu. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cuba kita tengok dua hadis tadi. Hadis yang pertama dia menekankan tentang jihad. Hadis yang kedua Nabi menekankan juga tentang adab waktu makan.
Maknanya Islam ini satu agama yang semua benda Islam tengok penting. Tidak jihad saja penting. Sehingga makan jangan tinggal nasi walau sebiji dalam pinggan juga penting. Dan Quran kata udkhulu fis-silmi kaffah. Quran kata kamu kalau nak masuk Islam, kalau nak ikut Islam, kaffah. Maksud dia semua sekali. Kita tak boleh ambil Islam hanya dari sudut semangat jihad. Sedangkan dari sudut-sudut yang lain, sudut akhlak, sudut adab, sudut apa semua, kita tak ambil berat. Dan Islam juga tak mau kita duk jaga soal adab, soal apa semua sahaja dan tak mau langsung kepada jihad. Sebaliknya Islam adalah satu agama yang dia mau kita ni dengan apa yang Tuhan sebut dalam Quran, apa yang Nabi sebut dalam hadis, semua sekali kita anggap serius dan kita cuba sedaya upaya untuk nak buat semua sekali. Kalau kita ada kesungguhannya macam ni dalam nak mengamalkan Islam, Allah Subhanahu wa taala bantu kita. Kalau di dunia tak nampak macam Tuhan bantu kita, akhirat pasti Tuhan akan bagi kita keselesaan hidup berbanding dengan orang yang tak dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu membawa manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 4. Bahrul Mazi jilid 4. Muka surat 44. Kita masuk satu masalah malam ni. Dia kata imam bernazar istisqa, apa hukumnya? Kita masih lagi duk baca tentang bab semayang minta hujan. Malam ni dia masuk satu tajuk kecil. Dia kata imam bernazar nak istisqa, apa hukumnya? Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan jikalau bernazar imam akan istisqa, tiba-tiba diturunkan Allah hujan bagi orang-orang, nescaya wajib atas imam itu keluar dia untuk membayar nazarnya. Itu dia. Katalah tu imam, dia imam dalam qaryah tu. Oleh kerana lama tak hujan, maka tu imam ni sudah bernazar. Dia seorang bernazar. Dia kata kalau tak hujan juga, dia kata sampai minggu depan, sampai hari Senin depan, dia kata saya nak buat sembahyang istisqa. Dia kata begitu. Tiba-tiba sampai hari Senin tak hujan, dia duduk cadang esok tu nak buat sembahyang istisqa. Tengok-tengok esok tu hari Selasa hujan. Sedangkan dia dah nazar dah kalau tak hujan sampai hari Senin dia nak buat sembahyang istisqa. Sungguh macam yang dia kata, sampai hari Senin tak hujan juga, Selasa baru hujan. Dia dah bernazar, apa hukum dia? Kata dia wajib bagi imam itu bayar nazar dia. Dia mesti kena buat juga sembahyang istisqa sebab dia sudah bernazar. Dan jika tiada memperbuatnya ia, maka wajib atasnya qada. Kalau tak buat, kok mana pun dia kena buat juga. Dia wajib kena qada sembahyang yang dia sudah bernazar itu. Dan tiada lazim, maksudnya tidak semestinya atasnya keluar dengan orang-orang, kerana bahawasanya tiada yang memilih bagi mereka itu. Bila dia nak buat sembahyang minta hujan ni, dia tak boleh nak paksa orang pakai pergi sembahyang dengan dia. Pasal apa? Pasal dia tak ada kuasa nak paksa orang. Begitu. Dan tiada baginya melazimkan mereka itu akan istisqa pada masa ketiadaan kemarau. Apatah lagi hujan dah turun, dia tak boleh nak hidup paksa orang kampung dia suruh semayang sama dengan dia, pasal hujan sudah turun. Tapi bagi dia, pasal dia bernazar, dia kena juga buat semayang istisqa. Begitu. Baik, istisqa yang dinazarkan orang, apa hukumnya? Yang itu pun benda sama juga tentang kita langkah. Bawah tu istisqa yang dinazarkan sama juga. Terus tentang buka muka surat 45. 45 masalah yang second last daripada bawah tu. Masalah 127. Sembahyang istisqa tu bagaimana? Dia kata, macam mana cara nak sembahyang istisqa ni? Kata Imam Syafi'i, kami suruh imam takbir ia di dalam sembahyang istisqa itu 7 dan 5 kali dahulu daripada baca Fatihah. Dia serupa sembahyang raya. Itu maksudnya. Sembahyang minta hujan ni macam sembahyang raya. Rakaat pertama 7 kali takbir, tidak termasuk takbiratul ihram. Kemudian baru baca Fatihah, baru baca surah. Rakaat kedua 5 kali takbir.
kemudian baru baca Fatihah, baru baca surah, begitu. Dan mengangkat ia akan dua tangannya pada waktu tiap-tiap takbir daripada 7 dan 5 takbir itu. Tiap-tiap kali takbir itu kena angkat tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kena angkat tangan. Tak boleh kata saja angkat tangan tak angkat. Kalau dia tak angkat pun sembahyang sah. Tapi dia angkat tangan itu mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dinyaringkannya bacaan dan sembahyang ia 2 rakaat. Sembahyang minta hujan ni baca terang. Baca dia macam baca sembahyang raya. Dan juga dia dilakukan dalam 2 rakaat. Sama macam sembahyang raya lah. Kata lagu tu senang. Sama macam sembahyang raya. Dan tiadalah berlainan ia dengan sembahyang hari raya akan sesuatu. Maksudnya serupa sebiji macam sembahyang raya. Itu sembahyang istisqa ataupun sembahyang minta hujan. Senang lah, maknanya senang kan. Boleh buatlah sembahyang ni. Dan kami suruh akan imam pula bahawa membaca ia di dalamnya akan barang yang dibaca adalah sembahyang 2 hari raya serupa jugalah. Baca Fatihah, baca surah. Maka jika tiada menyaring ia dengan bacaan dalam sembahyang istisqa, maka tiada ulang atasnya. Kata latih imam ni dia raplah, dia terlupa nak baca terang. Dia buat baca sengap, sembahyang sah juga. Tak payah ada ulang lain. Begitu. Dan juga jikalau tertinggal takbir, maka tiada diulang perbuatnya. Kalau dia tertinggal, katalah rakaat pertama tu 7 kali takbir. Dan dia takbir 3 kali, dia baca Fatihah. Kan? Dia tak pernah habis 7. 3 dia silap kira lagu mana ke atau dia berasa lagu 7. Dia terus baca Fatihah. Macam mana dengan sembahyang tu? Sembahyang tu sah. Tak payahlah tak lagi lepas baca Fatihah bila takbir lain pula dah Allahu Akbar tambah lagi 4 lagi misalnya. Tak payah. Terlupa habis bila betul lah. Baca Fatihah, baca surah, kemudian rakaat terus macam biasa. Dan tiada sujud sahwi ke atasnya dan tak disunatkan dengan kerana terlupa takbir tadi, tak disunatkan sujud sahwi. Jelas tuan-tuan, jelas. Benda macam ni boleh jadi kan? Benda macam ni boleh jadi. Salah kira dan sebagainya boleh jadi. Kan? Begitu. Baik, masalah lupakan takbir di dalam sembahyang istisqa, apa hukumnya? Kata Imam Syafi'i, dan jika meninggal seseorang akan takbir sehingga memulai ia akan bacaan dalam 1 rakaat, nescaya tiada takbir ia kemudian daripada memulai Fatihah akan bacaan. Sama macam tadi lah. Dah terlupa baru takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru 3 kali Bismillahirrahmanirrahim, dia buat Fatihah. Kan? Ada pula Tok Syekh belakang bila tegur pula Subhanallah, Subhanallah, dia pun dengar aku kira takbir kan? Kan? Dah waladdallin amin Allahu Akbar, dia bubuh pula, dia jadi pulut Sarawak habis sembahyang tu. Agak dia kira lupa habis ni. Baca Fatihah, lepas baca Fatihah, baca surah, lepas baca surah rakaat. Tak ada apa-apa, lupa tu tak ada apa-apa. Dan begitu juga jika takbir ia setengah kemudian memulai ia akan bacaan, sama lah tadi ini terlupa langsung. Kan takbir sembahyang istisqa, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah, baca doa kita, habis-habis Bismillahirrahmanirrahim, tak takbir langsung 7 kali ni. Macam mana cerita? Kira okey juga. Ataupun dia takbir 3 kali, lepas tu dia baca pun tak apa juga, saya kata. Macam tu. Nescaya tiada disempurnakan takbir itu pada itu rakaat. Dan takbir ia pada rakaat lain akan takbirnya. Sekali lagi dah habis dah rakaat tidak sujud, antara 2 sujud bangkit pula rakaat kedua, takbir 5 kali aja. Tak payah 5, tadi terlupa 4, 5 tambah 4 tidur jadi 9 pula masa tak. No, dah. Rakaat pertama tadi terlupa habis. Rakaat kedua tak lagi 5 kali takbir juga. Tak payah tambah apa dah. Betul tuan-tuan. Kadang-kadang kita bila agama ni kita nak fikir logik akal, ada mula lah. Allah tadi tu terlupa 4, tak apa, rakaat kedua tak lagi 5 tu kita tambah 4 lagi. Dia tu fikir akal dia. Agama dia tak ikut akal. Ini penyelesaian dia bagi kes terlupa takbir di dalam rakaat, di dalam sembahyang istisqa. Padahal tiada dibayarkan barang yang tertinggal daripada yang pertama tadi. Hak tadi terlupa berapa, yang tak bayar pada rakaat kedua. Begitu.
Maka jika memperbuat ia pada rakaat yang lagi itu, memperbuatlah ia begini. Yang ni takbir ia dahulu daripada membaca, dan jangan takbir ia kemudian daripada membaca dalam rakaat yang dimulai padanya akan bacaan. Dia kata bila mula saja baca Fatihah tak boleh dah. Kita nak takbir yang kita terlupa, tak boleh. Baik masalah. Dia kata menyentuh Quran dan istisqa, hendakkan sucikah, dia kata. Baiklah, ni dia nak satu bab saja dia bincang di sini. Baik, orang nak pegang Quran dan orang yang nak semayang istisqa ni, adakah mesti ada yang semayang? Adakah dia mesti suci daripada hadas kecil dan hadas besar? Begitu. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan tiada boleh sembahyang orang yang tiada suci, bukan tiada musafir, itu silap. Tiada boleh sembahyang orang yang tiada suci. Maksudnya kalaulah dia ni ada hadas, tak kira hadas kecil atau hadas besar, tak boleh sembahyang. Orang nak sembahyang mesti bersih daripada hadas kecil, hadas besar. Dan tiada boleh akan sembahyang istisqa. Maksudnya yang musafir itu pun potong juga. Dan tiada boleh akan sembahyang istisqa. Maksudnya orang yang tak ada ayat sembahyang istisqa tak boleh. Dan tiada raya, bukan maksud tak boleh raya, tak ada ayat sembahyang tak boleh raya, maksudnya tak boleh sembahyang raya. Nak sembahyang raya pun kena ada yang sembahyang. Dan tiada janazah, maksudnya nak sembahyang mayat mesti ada yang sembahyang. Begitu. Dan tiada sujud syukur, nak sujud syukur mesti ada yang sembahyang. Itu maksudnya. Dan tiada sujud tilawah, tak boleh sujud tilawah kalau tak ada ayat sembahyang. Kita duduk baca Quran. Kita baca Quran tak mesti ada ayat semayang. Kita baca ayat yang kita hafal. Baca surah Sajdah. Kan? Sampai tang ayat Sajdah tu, kita nak sujud. Nak sujud, dia kata kena ada ayat semayang juga. Untuk nak sujud tilawah. Dan tiada menyentuh Quran. Dia kata nak sentuh Quran pun mesti ada ayat semayang. Begitu. Melainkan dengan suci akan sebagai suci yang memadai akan dia bagi semayang fardu. Dia kata orang yang nak buat benda-benda tadi mesti suci. Suci maksudnya macam suci orang nak semayang fardu. Maksudnya suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Begitu. Kerana bahawasanya sekaliannya itu sembahyang. Dia kata semua tu sama taraf macam sembahyang belakang. Dia kata. Dan tiada halal menyentuh Quran itu melainkan dengan suci. Dia kata. Begitu. Sama ada takutkan luput suatu daripada ini segala sembahyang ataupun tiada takutkan luput. Adakah yang demikian itu bersamaan juga pada segala sembahyang yang perlu. Tak sekira. Yang pentingnya ayat sembahyang mesti ada kalau nak buat yang ini semua. Begitu. Baik, istisqa itu bagaimana khutbahnya? Semayang minta hujan ni ada khutbah dia. Dia pun sama macam semayang raya juga. Khutbah dulu ke kendian? Khutbah kendian. Semayang raya kan? Semayang raya, khutbah kendian. Orang tak pernah semayang raya. Dia pergi, oh dia cantik, baru duk baca khutbah dia kata. Tak habis-habis, orang pakai jalan-jalan, pakai turun. Dia kata, puak ni tak semayang ni. Pakai khutbah dia tak semayang, orang semayang dah tadi ni. Kan? Tu pun boleh jadi celaru juga kan? Boleh jadi celaru. Dia duk bahas lagu semayang jemaah. Semayang jemaah khutbah dulu, lepas khutbah semayang. Rupanya semayang raya tak. Semayang dulu, lepas semayang baru khutbah. Kan? Begitu. Semayang istisqa macam semayang raya. Kan? Maksudnya apa dia? Khutbah kemudian. Maka istisqa itu bagaimana khutbahnya? Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan berkhutbahlah imam di dalam sembahyang minta hujan itu akan dua khutbah. Sebagaimana berkhutbah dalam dua semayang raya. Sama juga. Dia kata. Mengucap takbir akan Allah pada keduanya. Dan memuji Allah. Dan selawat atas Nabi SAW. Dan membanyakkan pada keduanya, maksudnya pada kedua isi khutbah itu, akan istighfar. Sehingga adalah kebanyakan kalamnya. Orang yang jadi khatib semayang minta hujan ni, kira isi khutbah dia tu mestilah menjurus kepada seru orang suruh minta ampun kat Tuhan. Isi khutbah tu ialah nak suruh orang semua ingat dosa yang dia buat dan minta ampun ke Tuhan atas dosa yang dia buat. Begitu. Baik, dan berkata ia banyak di dalam khutbahnya. Biarlah itu yang banyak dia bercakap dalam khutbah dia.
Ingatkan orang yang main semayang ni tentang dosa. Ingat kita ni sejak daripada akil baligh, sejak daripada tu dosa pahala dikira dekat kita. Cuba kenang balik berapa banyak dah dosa yang kita buat. Macam ni kena cakap bagi orang yang main di tegak. Maka minta ampun sekalian kamu akan Tuhan kamu. Bahawasanya adalah ia Tuhan yang sangat menurut ia atas kamu, yang akan menurun ia atas kamu akan hujan yang banyak. Bagi tahu dekat mereka, hujan ni Tuhan aja boleh buat turun. Manusia tak boleh buat turun. Tuan-tuan ingat balik masa kita kena kemarau itu. Macam-macam pihak berkuasa buat macam-macam. Sampai helikopter, sampai guna kapal terbang, apa pembenihan awan lah, apa semua macam-macam. Tak hujan. Pasal apa? Hujan ni kerja Tuhan. Hujan ni kerja Tuhan. Kalau Tuhan tahan hujan tak turun, pasal dia buat lagu mana? Sebab Tuhan yang tahan hujan daripada turun. Maka dia nak sebut di sini, dia kata hujan ni ialah kerja Tuhan. Tuhan marah kat kita, dia tahan hujan. Bila dia tahan hujan, kita susah. Banyak kali dah kita abang tuan-tuan, tak ada karan boleh dagang lagi. Tak ada air susah kita. Tak ada karan boleh torah lagi. Boleh duk torah cari lampu apa nama, pakai gasolin lah, pakai macam-macam pelita lilin apa, cari torchlight emergency light lah apa, boleh fikir. Dia tak ada air tuan-tuan tenggelam punca. Tak ada air boleh tenggelam punca. Air ni adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bawah tu dia kata masalah istisqa dan doanya dalam khutbah. Yang tu tuan-tuan balik baca sendiri lah. Panjang tu cerita dia. Buka muka surat sebelah, muka surat 47. Masalah, dia kata hak tengah tu. Masalah memalingkan kain lepas, apa hukumnya ke atas imam. Ni. Khatib yang duk baca khutbah sembahyang minta hujan ni. Dalam khutbah yang kedua, khatib dikehendaki kalih pakaian hak dia pakai. Kalih. Apa juga pakaian lah. Sama ada dia nak kalih apa nama, dia nak kalih ketayap dia sikit kan, nak ketayap ni bukan kalih tiarap naik ke atas lagu tu kita tahu orang tak tahu tu, masa lipat sikit, lipat ketayap dia sikit. Ataupun serban, dia duk bubuh atas bau balik kanan, alih mai balik kiri. Ataupun apa jugalah buat syarat kalih sewaktu khutbah untuk semayang minta hujan ni. Kalih itu adalah simbolik, simbol kepada kita ni menyesal, kita nak terak buang dah hak mana hak tak elok ni, kita nak buat hak elok. Itu maksud dia. Dan benda ni bukan adat, tetapi benda ni ibadah, dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa Nabi baca khutbah di dalam sembahyang minta hujan. Ini cerita yang dia nak beritahu kepada kita. So dia kata memalingkan kain lepas, apa hukumnya ke atas imam. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan memulailah imam, maka berkhutbah dia akan khutbah yang pertama. Ini imam ni baca khutbah pertama, kemudian duduk ia, kemudian berdiri ia, maka berkhutbah dia akan setengah khutbah yang akhir, yakni khutbah kedua. Macam sembahyang raya lah, habis khutbah pertama duduk sah, bangkit pula untuk khutbah kedua. Maka beradab dia akan sekalian orang di dalam dua khutbahnya itu. Baca khutbah menghadap makmum lah, menghadap makmum macam biasa. Kemudian memaling dia akan mukanya kepada kiblat. Tengah dia duk baca khutbah yang kedua tu, dia beralih ke belakang, maksudnya menghadap kiblat. Kiblat duk belakang imam, begitu. Dan memaling ia akan kain lepasnya, dan kain hak dia pakai, apa-apa kain yang dia pakai kalih. Hak atas turun ke bawah, hak bawah naik ke atas. Bila dia beralih menghadap kiblat tu, dia kalih kain hak dia pakai, begitu. Dan memaling, yakni mengalih sekalian orang akan kain lepas sertanya. Dan makmum pun bila tengok tu imam kalih tu, semua pun kena kalih apa-apa benda yang boleh kalih. Sama ada kain serban ke ataupun baju ke, setidak-tidaknya lipat bagi hak atas turun ke bawah, hak bawah naik ke atas dan sebagainya, sebagai simbol kata kita insaf atas perbuatan kita hak tak elok dulu, semua kita terak bang, kita nak buat elok dah mula pada hari ini, seolah-olahnya begitu. Maka berdoa ia dengan tiada nyaring di dalam dirinya.
dan berdoa sekalian orang sertanya. Lepas itu mintalah apa-apa doa dekat Tuhan, minta ya Allah turunkanlah hujan, ya Allah janganlah seksa kami dengan tidak ada hujan dan sebagainya. Minta dengan suara yang tidak nyaring, dia kata begitu. Kemudian beradab ia, yakni beradab imam atas segala orang dengan mukanya. Habis itu dia beralih menghadap balik kepada makmum, maka memecut akan mereka itu dan suruh ia akan mereka itu dengan baik, dan selawat di atas Nabi SAW, dan berdoa ia bagi sekalian mukminin dan mukminat, dan membaca ia akan satu ayat ataupun lebih banyak daripada Quran, dan berkata dia astaghfirullah li walakum, maksudnya minta ampun aku akan Allah bagi diriku dan bagi kamu semua. Kemudian turun ia. Dia kena buat macam tu. Ini sabit daripada hadis Nabi SAW. Kemudian bawah tu dia kata memaling imam akan kain lepasnya di dalam khutbah itu bagaimana. Yang ni kita ringkaskan masa terang tu saja, nak abang yang tu. Buka muka surat sebelah. Baik, muka surat sebelah, muka surat 48. Masalah dia kata keluar kerana turun hujan, apa hukumnya? Katalah lepas-lepas semayang minta hujan, hujan pun turun. Kan? Bila hujan turun, kita apa tak terpa keluar daripada masjid ke, daripada rumah ke, daripada mana ke, keluar hidup lompat dalam hujan ni, apa hukumnya? Dia kata. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, telah sampai khabar kepada aku bahawasanya Nabi SAW adalah ia mengenakan dirinya akan hujan pada awal-awal hujan sehingga mengenai akan tubuhnya. Nabi SAW, Nabi lepas semayang istisqa tak lama Tuhan turunkan hujan. Bila turun hujan, Nabi keluar di tengah hujan, bagi hujan hak mula turun tu kena badan Nabi, kena sebahagian daripada pakaian Nabi SAW. Nabi buat macam tu. Dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahawasanya langit menurunkan hujan, maka katanya bagi budaknya, ni Abdullah bin Abbas sepupu Nabi, bila hujan turun aja dia kata kepada budak khadam dia kata keluarkan hamparan aku dan kenderaan aku supaya mengenai akan dia oleh hujan. Abdullah bin Abbas sahabat Nabi yang juga sepupu Nabi, dia ni pun serupa. Bila hujan tak turun, buat semayang minta hujan. Lepas semayang minta hujan tak apa lama, hujan turun. Bila hujan turun, dia payah dekat khadam dia. Dia kata buat keluar mai kapet dalam rumah kita ni, hamparan. Buat keluar mai, dia kata bagi kena yang hujan. Dan buat keluar kenderaan aku, kuda dia ke, unta dia ke apa, buat keluar bagi kena hujan juga, dia kata. Maka kata Abu Jawza bagi Ibni Abbas, kerana apa engkau memperbuat ini? Sahabat lain bila tengok dia buat lagu tu, dia bertanya dia, pasal apa ni yang pergi usung buat keluar segala kapek-kapek semua nak pergi kena yang hujan ni? Memberi rahmat akan dikau oleh Allah. Orang yang tanya ni kata mudah-mudahan hang buat ni tak salah lah, dan mudah-mudahan kerana buat benda tak salah Tuhan bagi rahmat dekat kamu. Begitu. Maka katanya, tidakkah engkau baca Quran? Firman Allah, wa nazzalna minas samai ma'an mubarakah. Maksudnya, dan telah kami turun daripada langit ayat yang diberkatkan. Maka aku suka bahawa mengenai oleh barakat akan hamparan aku dan kenderaan aku. Itu dia. Dia kata hang tak tahu ke dalam Quran, Tuhan kata bila turun hujan ini rahmat Tuhan. Rahmat ni tak suka ke kena kita? Dia kata. Ni kan pula lama dah tak hujan, kemarau. Tiba-tiba Tuhan buat turun hujan. Memang hujan ni hujan rahmat. Maka sangat perlu hujan ni kena ke tubuh kita supaya rahmat kena kita. Dia kata. Begitu. Jadi benda ni tuan-tuan sabit daripada Nabi SAW dan diamalkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Inilah sebabnya tuan-tuan. Kalau kebetulan tuan-tuan pergi Mekah kan hujan. Kan macam baru ni orang pergi Mekah baru ni banyak kali hujan. Kan? Kalau hujan tuan-tuan tengok tuan Arab ni. Dia nanti keluar main nampak sonok sangat depa ni dengan hujan turun ni. Kan? Soal sama ada mereka ni buat lagu tu kerana nak ikut sunnah ke, ataupun mereka nak pergi lompat macam orang India lapang ke, itu kita tak tahu. Ada orang buat, dia tak tahu kata benda tu ibadat, dia tak tahu, cuma dia seronok je. Maka orang yang macam ni tak dapat pahala. Untuk ingat balik, kita baca di Masjid Seberang Jaya, innamal a'malu bin niyat. Semua amalan Tuhan kira berdasarkan niat.
Kalau hujan turun, keluar pergi lompat hujan tu kerana niat apa? Niat kata Nabi bila lama tak hujan turun, Nabi keluar pergi kena badan dia, pakaian dia kena hujan, kita pun nak buat macam mana Nabi, dapat pahala. Tapi kalau hujan turun kita saja seronok pergi ya tengah hujan tanpa niat ibadat, tak boleh pahala apa. Tapi di Mekah Arab memang kalau hujan dia punya seronok ni Allah yang mengetahui. Ini cerita dia. Baik, masalah dia kata ayam kujuh bagaimana memperbuatnya. Ayam kujuh ni lah ayam hak mula turun. Daripada kemarau ni tak tahu ayam turun. Ayam hak mula turun tu dia panggil ayam kujuh. Ayam kujuh. Ini bukan bahasa agama tuan-tuan, ini bahasa Syekh Marbawi ni. Bahasa kampung dia ke bahasa daerah dia tak tahu lah. Tapi dia nak maksud kata ayam tu lah. Setelah lama kemarau, hujan ayam hak mula turun tu dia kata ayam kujuh. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, diriwayatkan daripada Yazid bin Abdullah bin Ilhan bahawasanya Nabi SAW adalah Nabi ambil mengalir air kujuhnya, maka bersabdalah ia, keluar sekalian kamu dengan aku kepada ini air yang dijadikan oleh Allah Ta'ala suci, supaya kita bersuci daripadanya dan kita memuji, yakni syukur akan Allah. Bila mula-mula hujan turun tu, itu ayam kujuh. Kita keluar tunjuk kata seronok ayam tu turun, itu sebagai tanda syukur kita pada Tuhan kerana Tuhan buat turun hujan. Begitu dia kata. Dan kata Imam Syafi'i diriwayatkan daripada Ishaq bin Abdullah bahwasanya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu adalah dia apabila mengalir air kujuhan, maka pergi ia dengan segala sahabatnya dan berkata ia, tiada ada kami datang melainkan menyapu muka dengan dia. Sayyidina Umar pun macam tu. Lama tak hujan, bila hujan dia keluar di tengah hujan dengan sahabat-sahabat dia tak ada air hujan, dia basuh muka dia dengan air. Begitu. Masalah dia kata angin dan awan di Mekah ketika melihatnya. Ini kalau duduk di Mekah. Mekah ni negeri panas, negeri jarang-jarang hujan. Kalau duduk di Mekah, tiba-tiba kita nampak angin duk main, nampak awan mendung, nampak macam nak hujan, apa nak buat? Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, diriwayatkan daripada Al-Muttalib bin Hanta bahawasanya Nabi SAW adalah ia apabila kilat di langit ataupun bergemuruh dia, apabila kilat di langit bergemuruh dia, dikenali yang demikian itu pada wajahnya. Okey, Nabi ini adalah hadis tuan-tuan. Tuan-tuan buka dalam Sahih Bukhari pun ada, dan Sahih Muslim pun ada hadis ni. Nabi SAW ni bila kilat guruk, nampak muka Nabi tu boleh nampak susah hati. Bukan nampak seronok, nampak susah hati. Begitu. Maka apabila turun hujan, sukacita ia daripadanya. Lepas ada kilat dulu, hujan turun, barulah nampak Nabi seronok. Begitu. Keadaan Nabinya begitu. Kata Imam Asy-Syafi'i, diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia adalah Nabi SAW. Apabila nampak kami akan sesuatu di langit, yakni akan awan, pokok hujan lah. Aisyah kata Nabi ni bila nampak pokok hujan, meninggal ia akan amalnya. Nabi berhenti. Dia buat apa pun Nabi berhenti. Dan beradab ia akan kiblat. Dan kata Nabi pada doanya, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma fihi. Maksudnya, wahai Tuhanku, bahawasanya aku minta berlindung dengan kau daripada jahat barang yang ada padanya. Dia. Nabi ni kalau dia tengah dia buat kerja apa pun nampak pokok hujan, lepas tu bunyi guruk, lepas tu kilat dan sebagainya, Nabi SAW bila nampak macam ni, dia berhenti. Dia dah buat apa pun dia berhenti, dia menghadap kiblat, dia minta doa dekat Tuhan, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma fihi. Minta, ya Allah, aku minta berlindung daripada kamu ni dengan benda-benda jahat yang mungkin ada di sebalik guruk, kilat dan angin kuat. Dan orang kebelah matang awal ni itu kena kan bulan lepas ke apa? Angkat bumbung habis, punah rana habis, bangunan kau lepas gate kereta api pergi ke bandar Perda tu. Dia kopak bumbung habis semua. Kan? Ini yang kata guruk kilat, yang kata angin kuat ni. Dia ada kadang-kadang dia membawa keburukan. 2-3 hari lepas kita kena hujan, daripada malam sampai pagi-pagi tarik pula pergi sampai hujan kan.
tempiasan daripada ribut yang kena Taiwan. Taiwan kena ribut dengan tengok dalam TV. Kota berita tunjuk. Ya, kota berita tunjuk. Kapal terbakar kat Taiwan. Macam dalam filem Titanic tu. Kapal terbakar, belah hujung tu terbakar. Dia pakat lari mai belah hujung balik tak terbakar ni. Laut pula bergelora. Ombak ni macam nak terak kapal tu. Ni tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sekali-sekali dia buat mai, antara satu abang kata hang kemas tak mana. Dia buat mai ribut, dia buat mai angin, dia buat mai dengan kilat guru, dia buat mai apa kapal besar duduk tengah laut ni, dia jadi macam mana pelepah nyok. Dia jadi macam kapal halus. Terbakar pula belah hujung tu. Anak kapal ni, penumpang kapal ni berlari mai belah hujung hak tak terbakar ni. Dalam keadaan kapal tu duduk berolak tu dalam gelora laut ni. Pasukan penyelamat nak pergi dengan bot tak boleh, kena pergi dengan helikopter. Helikopter pergi duduk jorai turun tangga tu lah, tangga nak ragah naik tu. Kawan ni naik, kau ni tarik kaki, kau ni tak boleh naik belakang. Kawan ni dah panjat naik dah, hak bawah pegang kaki dah. Orang yang kata ni bagilah orang-orang naik kan. Dia tak peduli dah, hang tarik aku tarik hang, tarik aku. Tengok duk melorai jatuh. No, ya helikopter ni pun tak boleh turun rendah. Ya Allah, tuan-tuan bayangkan, kalau kita lah salah seorang ada atas dek kapal tu. Dengan kapal kuih duk sengit nak terbakar no, dia duk tenggelam. Duk melorai ke atas lantai tu, capai kena penyapu, dia keluar pergi sekali dengan kita, sekali dengan penyapu. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Maha Kuasa. Dia buat mai di Taiwan tu dengan kita pun dia mai dengan hujan tak berhenti. Tu Taiwan tu bukan dekat dengan kita. Pun kesan mai kat kita macam tu. Nabi SAW bila duk nampak pokok hujan mai, bila duk nampak angin kuat, duk nampak buruk, kilat dan sebagainya, Nabi terus berhenti kerja apa pun duk buat. Nabi berhenti menghadap ke arah kiblat. Nabi kata, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma fihi. Ya Allah, ya Tuhanku, bahwasanya aku minta berlindung dengan kamu daripada jahat barang yang ada di dalamnya. Angin ni ada benda, dia boleh buat main satu keburukan dekat kita dan sebagainya. Maka jika menghapusi akan dia oleh Allah Ta'ala, maksudnya kalau Allah hentikan, ribut pun dah tak ada kilat guruh apa semua tak ada, maka pujilah Nabi akan dia. Nabi bila tengok-tengok dah reda, angin tak ada apa tak ada, Alhamdulillah, Nabi kata. Dan jika turun hujan, sabda Nabi, Allahumma saqiyan nafi'an. Maksudnya, wahai Tuhan, tuangilah olehmu akan sebagai tuang yang memberi manfaat. Tuan-tuan, dia tengok hidup Nabi macam mana. Kan? Mai satu benda ingat kat Tuhan doa, mai satu benda ingat kat Tuhan doa. Ini Nabi SAW. Tak heranlah apabila dia pergi cuba nak berdakwah kepada penduduk Taif. Penduduk Taif sampai ketir batu, mai kat dia punggai ketir batu, mai kat dia berdarah-darah Nabi ni. Malaikat Jabal turun mai jumpa Nabi. Wahai Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kami mai jumpa kamu lah ni. Kalau kamu mau, kami nak pergi repit bukit 2 biji tu hampas atas kepala penduduk Taif ni. Nabi kata apa? Nabi kata, aku mau kamu dengan aku, kita minta doa dekat Tuhan supaya Tuhan buka hati penduduk Taif ni untuk terima Islam. Nabi macam tu. Nabi SAW macam tu. Rejam ketir batu, bukan rejam ketir batu berdarah merambu muka ni. Malaikat mai dah bagi special offer dah. Hang kata okey aja, kami repih bukit tu hampas atas depa. Dah. Nabi kata, mai sama dengan aku, kita minta dekat Tuhan supaya Tuhan masukkan iman dalam hati penduduk Taif. Tak lama, selang berapa tahun aja lepas Nabi doa, semua penduduk Taif masuk Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hidup Nabi ini hidup penuh dengan bergantung pada Tuhan. Minta ke Tuhan aja. Baik, kata Asy-Syafi'i, diriwayatkan daripada Ibni Musayyab bahwasanya Nabi SAW adalah ia apabila mendengar bunyi guruk, diketahuikan yang demikian itu pada wajahnya. Nabi ni bila dengar bunyi guruk, sahabat cam dah. Tengok muka Nabi, nampak pada rupa Nabi itu susah hati bila bunyi guruk ni.
Maka apabila turun hujan, nampak sukacita ia daripadanya. Bila hujan turun baru nampak Nabi seronok. Lagi hujan tak main, lagi duk gelap apa hujan, Nabi susah hati. Begitu. Maka ditanyai orang daripada yang demikian itu, maka sahutnya bahawasanya tiada aku tahu dengan apakah yang diturunkan, adakah dengan azab ataupun dengan rahmat. Orang tanya Nabi, ya Rasulullah, pasal apa nampak muka kamu macam takut aja bila tengok pokok hujan, bila tengok guru, bila duk tengok kilat, pasal apa nampak kamu macam takut? Nabi kata, pasal aku pun tak tahu di sebalik guru kilat angin kuat ni apa nak main, adakah hak nak main ni azab ataupun hak nak main ni rahmat, aku tak tahu. Maka aku takut yang main ni azab, maka ramai yang akan binasa. Begitu. Masalah memaki angin apa hukumnya? Maki-maki ni jangan ulas banyak-banyak. Memaki angin apa hukumnya? Kata Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Safwan bin Salim, katanya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ar-rih wa huwa la tasubbu ar-rih wa'uzu tu tuan-tuan, tolong dia kembang tulisan tu. La tasubbu ar-rih wa'uzu billahi min syarriha. Maksudnya janganlah kamu maki akan angin dan berlindunglah sekalian kamu dengan Allah daripada kejahatan. Tak boleh maki angin ni. Duduk maki dia buat apa? Kata Asy-Syafi'i, dan tiadalah sayogia bagi seseorang itu mempermaki angin, yakni haram memaki angin, kerana bahawasanya ia satu makhluk Allah Azza wa Jalla yang menurut perintahnya, dan dia satu tentera daripada beberapa tentera Allah yang dijadikan akan dia rahmat ataupun nikmah. Tuan-tuan tengok bahasa Arab, kalau ni'mah nun ain, dia jadi nikmat lah. Kalau nun qaf, nikmah, dia jadi bala, dia jadi azab. Itu sebab kadang-kadang kita bila kita rungingkan tulisan Arab, makna dia tu lari terus. Kan kita kata bersyukurlah di atas nikmat. Di atas nikmat dia jadi azab. Syukurlah atas azab atau orang bagi ke kita. Tak kena. Ni'mat, ain, ni'mat. Kan tengok tu, dia kata tu. Baik, dia kata, dan satu tentera daripada beberapa tentera Allah yang dijadikan oleh Allah akan dia rahmat ataupun nikmah, yakni bala, apabila menghendaki ia. Itu dia. Angin ni dia turut perintah Tuhan, jadi kita pergi maki dia pasal apa? Angin kuat sikit maki. Cakap lebih kurang kata ke angin, kata apa? Dia hanya menurut perintah Allah. Allah suruh dia main, dia main lah. Maka tak bolehlah dipiduk maki dia dan sebagainya. Kata Asy-Syafi'i telah memberi khabar akan daku oleh Muhammad bin Abbas, katanya telah mengadu seorang laki-laki kepada Nabi SAW akan kefakiran. Maka sabda Nabi SAW, barangkali engkau mempermaki angin. Itu dia. Satu orang miskin dijumpa Nabi, tinduk mengadu ke Nabi, awaklah saya ni miskin sangat ni, saya usaha buat macam-macam, menyaga terai, buat macam-macam kerja, tapi duk miskin papa kedana juga. Apa tak kena dengan saya ni? Bila dia pergi mengadu macam tu dekat Nabi, Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, barangkali kamu biasa maki angin kot. Nabi kata kat dia. Maka dengan kerana tu Tuhan turun bala dekat kamu tak boleh nak jadi orang senang. Nampak tuan? Kita apa-apa yang kena kat kita, kita nak kena muhasabah. Muhasabah balik, fikir balik. Kang mana tak kena kita? Fikir balik. Kadang-kadang dia ada pasal. Maka Tuhan turunkan satu bala, satu ujian mai dekat kita. Mudah-mudahan ujian itu boleh mengkifaratkan hak mana kita telanjung, kita tersasul, kita tersilap dulu ni, Tuhan kifaratkan dengan bala. Bala ni makna dia ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tajuk baru kita baca sikit, bab ma jaa fi salatil kusuf, iaitu bab yang datang pada menyatakan sembahyang gerhana. Yang ni rajin jadilah di Malaysia ni, rajin sembahyang minta hujan jarang-jarang, gerhana rajin jadi. Berapa hari bulan ni? Nak main 16 hari bulan nak main ni, pukul 5 lebih
Matahari berada tepat di atas Kaabah. Apa nama satu perkeliling daripada Falak telah dikeluarkan. 16 Julai. Ini apa? 12 tak baik. 16 hari apa? Selasa. Pukul 5 berapa kah? Tuan-tuan semak balik. Ada benda ni. 5.28 ke apa kah? Matahari dijangka akan berada tepat di atas Kaabah. Kiblat kita. Itu masa untuk kita nak menentukan kiblat kita duk buat. Arah kita semayang ni tepat ke tak tepat. Okey, cara dia macam biasalah. Ambil satu kayu yang lurus, pacak di tengah-tengah tempat yang boleh dapat bayang. Jadi bila matahari berada tepat di atas Kaabah pada jam 5.28 ke bagus saya tak silap. Cahaya tu nanti kena kayu kita pacak tu, bayang dia tu. Bayang dia tu itu arah kiblat. Kalau kita nak semayang di rumah, kita akan letak sejadah kita ikut arah bayang tu. Itu yang tepat, kiblat yang tepat. Tuan-tuan nampak dalam Quran Tuhan bawa surah macam-macam kan. Surah Asy-Syams pasal matahari, surah tentang bintang macam-macam. Inilah guna-guna dia. Inilah guna dia. Guna dia di antaranya selain daripada orang yang sesat di padang pasir tengah laut, mereka boleh berpandukan ilmu falak ni, ilmu bintang ni, dan juga bagi kita-kita duduk tengah darat tak ada apa-apa ni, dia boleh dijadikan sebagai satu alat untuk nak menentu arah kiblat. Tuhan Maha Besar. Dia buat semua benda ni untuk guna kita. Tak ada benda yang Tuhan buat sia-sia, tak ada guna pada kita semua. Begitu. Baik, ketahuilah saudaraku, bahawasanya sembahyang gerhana itu telah datang syarah pada membicarakan dia. Dan telah datang beberapa hadis pada setengah daripadanya barang yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla fi kusuf. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya telah sembahyang ia pada gerhana matahari. Maka kemudian daripada takbiratul ihram memperbuat ia begini. Ni Nabi sembahyang gerhana matahari, Nabi buat macam ni. Mula-mula sekali macam biasa takbiratul ihram. Lepas itu dia kata faqara'a summa raka'a summa qara'a summa raka'a summa qara'a summa raka'a salasa marrah. Dia kata maka membaca Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Fatihah, kemudian membaca surah, kemudian raka'a Nabi, kemudian membaca ia, yakni kemudian daripada bangkit raka'a, kemudian raka'a ia lagi, kemudian membaca ia, kemudian daripada bangkit raka'a yang kedua, kemudian raka'a ia kali yang ketiga, kemudian bangun ia berdiri. Itu dia semayang. Yang kata semayang kusuf ni, semayang gerhana ni, Nabi takbir Allahu Akbar, niat semayang gerhana. Lepas dah selesai baca Fatihah, baca surah, Nabi raka'a. Lepas rakaat bangkit, qiyam balik, baca pula lagi Fatihah, baca surah. Lepas tu rakaat, lepas tu bangkit lagi sekali baca, lepas tu rakaat, lepas tu bangkit pula tu barulah nak sujud. Begitu 3 kali rakaat. Ini ada hadis riwayat begitu. Dia kata kemudian rakaat bagi kali yang ketiga, kemudian bangun ia berdiri. Summa sajada sajdataini wal ukhra mislaha. Dia kata kemudian sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 kali sujud. Dan bermula rakaat yang lain itu pun seumpama dengannya, yakni seumpama rakaat pertama. Kata At-Tirmidzi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Ali dan Siti Aisyah dan Abdullah bin Amru dan An-Nu'man bin Bashir dan lain-lain lagi banyak tu orang-orang yang meriwayatkan hadis yang sama. Nabi ada satu riwayat kata Nabi semayang macam tu. Semayang, lepas takbir, lepas dah habis dah baca Fatihah, baca surah, rakaat. Lepas tu bangkit baca lagi, lepas tu rakaat. Lepas tu bangkit baca lagi, lepas tu rakaat. Lepas tu bangkit pula tu, yang tidal pula tu barulah sujud. Sujud tu antara 2 sujud, lepas tu sujud pula. Bangkit berdiri pula tu, baca Fatihah, baca surah. Lepas tu rakaat. Bangkit pada rakaat, sambung baca lagi. Lepas tu sujud. Lepas tu rakaat. Lepas tu bangkit baca lagi, lepas tu rakaat 3 kali juga. Tidal daripada rakaat yang ketiga tu barulah turun sujud.
Sujud, duduk antara dua sujud, sujud, bangkit tahiyat akhir, habis. Ada pula hadis kata Nabi buat 2 kali rakaat. Ada hadis kata Nabi buat 4 kali rakaat. Jadi dia macam-macam hadis, macam-macam riwayat. Ada kata 2 kali rakaat, ada kata 3 kali rakaat, ada kata 4 kali rakaat, ada kata 5 kali rakaat. Yang inilah yang geng anti hadis. Dia duk hantar hadis ni, dia kata tu menunjukkan kata hadis tak betul. Mana boleh hak sat kata 2, sat kata 3, sat kata 4, sat kata 5, hak mana satu betul. Dia kata ni menunjukkan riwayat hadis pun bercelarut, dia kata. Ulama bagi penjelasan tentang benda ni. Ulama hadis kata memang Nabi biasa buat 2 kali rakaat, biasa buat 3 kali rakaat, biasa buat 4 kali rakaat, biasa buat 5 kali rakaat. Nabi buat banyak kali rakaat ni bergantung kepada lama masa gerhana. Kalau gerhana sat, 2 kali rakaat saja. Kalau gerhana ambil masa yang lama, Nabi rakaat banyak kali. Maka banyak kali rakaat itu bergantung kepada lamanya masa berlaku gerhana, dia kata. Maka tidak jadi salah 2 ke 3 ke 4 ke semua pun biasa dibuat oleh Nabi SAW. Ada orang jawab begitu. Dan Imam Asy-Syafi'i dia ambil satu jalan tengah, dia kata kita standardize 2 kali rakaat, dia kata. Begitu. Dia tak kira lama ke, pendek ke apa ke, 2 kali rakaat, dia kata begitu. Baik. Masalah, dia kata gerhana itu satu alamat daripada Allah. Tuan-tuan tengok muka surat sebelah, muka surat 50. Gerhana itu satu alamat daripada Allah. Kata ulama, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan matahari, gerhana itu bertujuan untuk menakuti hambanya. Ini hikmah di sebalik gerhana. Matahari Tuhan gerhanakan dia. Yang ni ada hikmah dia. Apa dia? Di antara hikmah dia ialah nak menakuti hamba dia, nak bagi kita rasa takut. Kerana segala perkara dalam dunia ini dengan matahari. Sekiranya tak ada matahari, maka kelam semuanya. Yang ni seluruh alam jadi kelam. Dan apabila kelam, maka tidaklah dapat memperbuat apa suatu dan sebagainya. Itu dia. Matahari ni, dia kata sumber kehidupan. Tuan-tuan bayangkan kalau tak ada matahari, apa nak jadi? Semua pokok apa semua ni dengan proses apa? Fotosintesis lah apalah semua ni semua memerlukan cahaya matahari. Kalau tak ada cahaya matahari, punca pokok tak boleh nak buat fotosintesis. Pokok tak boleh nak produce oksigen. Kita manusia ni kita perlu oksigen. Kita rilis carbon dioxide. Carbon dioxide pula pokok ambil. Ni semua ni dia ada kaitan. Tuhan dia bukan buat benda ni asin-asin. Tuhan buat manusia, manusia perlu kepada pokok. Kerana pokok nak supply oksigen. Pokok dijadikan sebagai satu sebab kepada ada oksigen. Walaupun Tuhan boleh kalau dia tak buat pokok tapi bagi ada oksigen. Tuhan boleh kalau dia nak buat. Tuhan boleh. Tapi Tuhan nak supaya dalam dunia ni ada sebab akibat. Ada cause and effect. Dia ada benda. Maka Tuhan bagi jadi pokok, pokok pula dia duduk buat pula oksigen. Duduk kawasan lagi banyak pokok, kita lagi sihat. Begitu. Itu ikut kajian sains. Yang kajian ini langsung tak bercanggah daripada agama kita. Jadi kalau tak ada cahaya matahari, pokok jam habis semua. Pokok jam, kita jadi jam sama. Maka dia kata di sini matahari ini adalah satu daripada puncak kehidupan manusia. Benda hak menjadi punca kehidupan kita, Tuhan boleh padam sah. Dia nak arwah yang tu. God is great. Tuhan ni cukup besar, maha besar. Dia boleh padam sah matahari yang macam tu punya hebat. Dulu kita dah baca dah surah Asy-Syams di masjid pada sebelum terlupa lah. Sebut masjid Berdui, ingat langsung. Minggu depan kuliah seminggu tak ada. Saya kena kursus di Kuala Lumpur. Jadi kuliah hari Isnin di Masjid Taman Berang. Tolak ke hari Isnin minggu yang berikutnya. Berapa bulan? 20 orang. Saya ingat lagi lupa pula. 22. Masjid Taman Berang patutnya 15, tolak 22. Kemudian Masjid Badawi 19, tolak 26. Saya kursus daripada 14 sampai 19.
Tangan kering nak tolak tak boleh, macam mana nak buat? Tolak dia kena tanah liat. 31 jadi berturut pula esok ni dengan tak apa. Turut minggu ni tak dekat sangat. Kemudian Padang Temusuh kekalah. Ikan Batu dengan Taman Kerian setakat ni kira tak ada tempat lagi. Dia jam tentu. Jadi pengumuman tolong beritahu kawan-kawan lah, takut dia pergi pula. So Taman Brown jadi 22, Masjid Badui jadi 26. Seminggu tu saya ada kursus. Okey. Jadi dulu kita dah baca dah tafsir kepada surah Syams di Masjid Badawi. Kita dah baca cerita tentang matahari. Yang kata matahari ni lautan hidrogen, dia kata. Kalau kita cuba pergi dekat dengan matahari pada jarak berapa juta kilometer. Bukan kata dekat lagi 15 kilometer. Pada jarak juta kilometer pun kita lebur. Kita lebur. Punya panasnya matahari ni sampai macam tu. Matahari yang macam tu punya hebat, panas dia dan sebagainya, Tuhan boleh bagi gelap dia. Tuhan lagi berkuasa. Maka dengan kerana itu tak wajar ada manusia sembah matahari, kerana ada kuasa yang lebih besar daripada matahari, iaitu Tuhan yang mencipta matahari. Ini. Jadi tujuan gerhana ni ialah nak tunjuk kepada manusia kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata tidaklah dapat memperbuat apa suatu kalau sekiranya matahari ni tak ada. Maka jadilah gerhana itu alamat yang menunjukkan boleh Allah Taala tunggang balik ataupun Tuhan hapuskan sama sekali cahaya matahari itu. Yakni dengan sebab banyak hamba Allah buat dosa dalam dunia ini. Maka manakala kita ketahui demikian itu, apabila jadi gerhana, hendaklah kita semua menunjukkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita cukup taat. Dia kata, itu dia. Bila Tuhan gelapkan matahari, kita kenalah tunjuk kita ni tunduk dekat Tuhan. Pasal apa? Pasal Tuhan yang boleh menggelapkan matahari pada kadar setengah jam tu, dia sebenarnya boleh gelapkan terus matahari sampai bila-bila. Kalau setengah jam dia boleh bagi gelap matahari, maknanya Tuhan boleh bagi gelap terus. Maka bila dia bagi gelap aja matahari, walaupun untuk 10 minit, walaupun untuk 15 minit, walaupun untuk setengah jam, masa tu kita kena isi dengan semayang. Minta dekat Tuhan supaya jangan digelapkan terus matahari ini. Biarlah matahari itu keluar balik, supaya dengan itu kita dapat menikmati hidup yang sempurna balik. Itu tujuan dia kata benda ni. Iaitu tidakkah lebih baik daripada sembahyang yang dilakukan oleh Nabi SAW. Cara paling baik ialah bila gerhana, sembahyang. Minta dekat Tuhan supaya Tuhan janganlah balakkan kita dengan sesuatu yang kita tak boleh tanggung. Mudah-mudahan tidaklah kiranya sama sekali dihapuskan cahaya matahari yang boleh jadi sebesar-besar bala ke atas kita semua. Dia kata dia. Tuhan dia off buang terus matahari, kita akan susah. Larat nak mengaji tuan-tuan, dengan matahari tak ada, malam sedia mengaji aja kita ni. Kan nak pergi kerja tak mana ni, bila larat kan nak mengaji saja. Kita ada nak kena kerja, ada nak kena macam-macam dah. Yang semua ni memerlukan ada matahari. Begitu. Jadi bila Tuhan bagi tak ada dah, mintalah dekat Tuhan suruh bagi keluar balik matahari ni cepat-cepat. Kan begitu. Orang dulu dia kata apa? Naga telan matahari. Telan habis melupas mulut. Matahari panas. Kan? Begitu. Baik, masalah dia kata sembahyang gerhana matahari dan khilaf ulama. Khilaf kita tak payah baca lah. Wallahu a'lam. Lepas ni kita sambung kat bawah tu. Masalah sembahyang gerhana matahari dan kelakuannya. Macam mana cara sembahyang gerhana matahari. Wallahu a'lam. Sembahyang gerhana ni dia kira 2 rakaat, walaupun pada tiap-tiap rakaat kita 2 kali rakaat misalnya. Kan? Misalnya 2 kali rakaat. Kan? Dia ada 2 kali, ada 3 kali, ada 4 kali, ada 5 kali. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i dia kata, Imam Syafi'i dan jumhur ulama, dia kata sembahyang gerhana ni memadai dengan 2 kali rakaat. Kita standardize. Kan? So rakaat pertama, kalau Nabi lah nanti insya-Allah panjang umur ada masa bulan depan kita baca cerita hadis Nabi SAW buat sembahyang macam mana. Kan Nabi sembahyang gerhana ni rakaat pertama Nabi baca suratul Baqarah daripada awal sampai habis. Rakaat pertama hak masa sebelum rakaat yang pertama tu.
Nabi baca suratul Baqarah awal sampai habis. Habis tu Nabi rokok. Lama masa Nabi rokok adalah selama masa baca suratul Baqarah tadi. Ini hadis kita baca bulan depan, gezek dulu. Ya, bangkit daripada rokok tu baca pula surah Ali Imran daripada awal sampai habis. Lepas tu Nabi rokok. Rokok yang kedua tu, lama masa rokok yang kedua tu selama masa orang baca surah Ali Imran daripada awal sampai habis. Lepas tu bangkit daripada rokok yang kedua tu, Sami Allahu liman hamidah, Nabi sujud. Duduk antara dua sujud. Bangkit daripada sujud tu rakaat kedua, lepas Fatihah Nabi baca surah An-Nisa awal sampai habis. Kemudian Nabi rokok Nabi itu selama masa membaca surah An-Nisa daripada awal sampai habis. Kemudian bangkit pula daripada rokok tu, Sami Allahu liman hamidah, baca pula surah Al-Ma'idah awal sampai habis. Kemudian rokok tu pula selama masa orang membaca surah Al-Ma'idah awal sampai habis. Lepas tu yang tidak, Sami Allahu liman hamidah, lepas tu sujud, dua antara dua sujud, lepas tu tahiyat akhir. Itu sembahyang gerhana yang Nabi buat. Kalau lah buat begitu kan, Allah tinggal imam kan, imam hafiz kan, tak apalah, dia baca sedap ke dia kan, malah boleh cerah, bukan cerah gerhana habis dah, dia cerah orang ni kan. Tak lebih kan, kita tak lebih macam tu punya panjang kan. Nabi dulu dia buat macam tu. Sembahyang sunat Nabi memang sembahyang sunat dia sembahyang panjang. Pasal apa? Pasal siapa yang tak larat, orang tu boleh mufaraqah keluar. Tapi sembahyang fardu Nabi sembahyang ringkas-ringkas. Dan bulan depan kita nanti tengok tajuk-tajuk yang menarik. Dia kata kalaulah kata api dia pergi jadi sembahyang, dia pergi jadi gerhana ni pada masa sembahyang jemaah, mana nak sembahyang dulu. Dia bahas sampai macam tu. Jadi gerhana pada masa sembahyang fardu. Adakah kita nak sembahyang fardu dulu baru buat gerhana ke? Gerhana dulu baru sembahyang fardu ke? Ataupun dia jadi masa sembahyang jemaah, nak sembahyang jemaah dulu baru buat sembahyang gerhana ke? Ataupun sembahyang gerhana dulu baru buat sembahyang jemaah ke? Ataupun dia bertembung dengan sembahyang jenazah, sembahyang mayat. Sembahyang fardu, sembahyang mayat, sembahyang apa? Ada banyak hak mana kita nak bagi prioriti. Sembahyang mana nak buat dulu, hak mana yang kedua, hak mana yang ketiga, semua dah disusun elok dah. Jadi kalau jadi benda-benda macam ni, tak sepatutnya jadi riuh lah. Pasal penyelesaiannya sudah ada. Begitu. Tapi kita selalu kita tak ambil semua tu, kita tak buat semua. Begitu. Kan? Sembahyang gerhana, sembahyang mayat apa, sembahyang waktu pun duk tergelincang tinggal lagi. Sembahyang gerhana, kawan pihak abang pula sembahyang gerhana ni rakaat pertama dia Al-Baqarah dengan Allah, dia dengar jangan tak apa ada dah. Jadi kita tak biasa buat lah. Sunnah Nabi kita tak biasa buat. Kemudian sembahyang gerhana pun dia ada khutbah dia juga. Dia ada khutbah juga. Apa isi kandungan khutbah macam yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Tak menasabahlah kita baca khutbah sembahyang gerhana cerita pasal hidroponik. Kan? Tak menasabah. Khutbah sembahyang gerhana dibaca pasal kemalangan jalan raya. Kan? Dia kena baca, dia ada isi khutbah tu, apa benda yang kita sesuai baca di dalam sembahyang gerhana itu. Lepas pada tu dia akan masuk lagi. Lepas tajuk tu dia akan masuk tajuk sembahyang takut. Dia panggil salatul khauf, sembahyang takut. Macam mana keadaan dia, cara nak buat sembahyang dalam keadaan takut tu macam mana. Adakah sembahyang takut mesti menghadap kiblat, ataupun sembahyang takut dibenarkan kita menghadap ke arah musuh nak main. Kan kalau kita semua pakai menghadap kiblat, musuh mengikut belakang, habis tembak bersarang kita ni. Jadi dia ada dalam syariat Islam ni, dia cukup luas. Lepas tu di muka-muka belakang ni saya saja buka tengok sekali lalu ni, dia akan main tajuk sujud tilawah, baca Quran jumpa ayat-ayat sajdah, macam mana cara sujud sebenar macam yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kita benda-benda macam ni tuan-tuan, kadang-kadang banyak sungguh cakap dalam masyarakat. Ada satu pihak kata sujud syukur, sujud tilawah ni tak gaduh ayat sembahyang. Dia kata dia mengaji tang mana kau orang habaq kata tak gaduh ada ayat sembahyang. Ada pula kata kena ada ayat sembahyang tapi nak sujud ni kena duk buat lagu macam mana sembahyang juga. Duduk antara dua sujud tu takbir pula dulu, lepas tu baru sujud pula 2 kali, lepas bangkit pada sujud kedua tu lagu duk bagi salam pula, assalamualaikum bagi salam. Dia tak mengaji. Bila tak mengaji dia kodong. Dia tekar lagu tu, dia tekar lagu ni, dia kata macam tu, dia kata macam ni. Tak jadi ibadat benda tu. Dia jadi bidah. Dia jadi benda yang kita reka, kemudian kita pergi tuduh kata hak kita buat tu agama suruh buat. Berdosa saja je. Banyaklah cerita. Jadi bila kita belajar ni tuan-tuan, dia akan main tajuk-tajuk tu esok ni, kita akan dapat ilmu secara yakin. Oh, ni dia hadis Nabi. Tengok apa Imam Syafi'i kata tentang hadis ni, apa Imam Nawawi kupas tentang hadis ni. Dah kita dapat yang tu, siapa lah main dengan bulldozer kan nak sodok kita, nak kata kita tak betul, dia betul, kita boleh perambat dia macam tu saja. Pasal apa? Pasal kita bercakap bersandarkan ilmu. Dia bercakap, main doa abang kata, mereka kata, kita tak mau dengar. Mereka kata, kita tak mau dengar. Kita nak dengar Nabi kata apa. Begitu tuan-tuan. Buat ibadat penat dah. Kita tak mau, kita buat tak betul. Dengan kerana buat tak betul, Allah tolak ibadat yang kita buat tak mau. Kan, buat ibadat, biarlah penat, kita dapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahualam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Tak lagi ada nasi pun. Ada. Boleh ambil. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. La ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal ladzina اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.